Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil imani bihi wa syarafil islami lah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil khatimir rahmati wa ba'du. Insyaallah sanabda liqa'ana al-yawm bi qira'ati ummil kitab al-Fatihah. Ya, kana. Antum ra'aitum fi syashah. Nampak tak pembentangan Ustaz? Nampak tak? Nampak. Nampak ah? Okey, qabla an nabda موضوعنا اليوم عن الإيمان بالبرزخ نراجع مراجعة سريعة عن الدرس الماضي. Tentang tauhid, kita dah belajar tentang as-sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Boleh ulang tak? Cuba sebut seorang sam'iyat tu dia. Haziq dia. Cuba sebut. As-sam'iyat tu dia. Ada orang ke tak ada ni? Haziq. Ya Ustaz. As-sam'iyat tu dia. Sam'iyat. Ya. Alia Ismail. Alia, tolong bantu. Ain Sofia masuk? Ain Sofia. Tolong bantu. Alia. Apa dia sam'iyat? Ingat tak lagi? Kau dah lupa dah? Ingat. Apa dia? Ain Sofia apa dia? Sam'iyat. Tak tahu nak jawab noh. Okey, sam'iyat ni perkara yang kita dengar saja. Perkara yang dapat kita dengar saja. Akal tak ada ambil part dalam bahagian tersebut. Akal tak boleh nak tahu benda tu. Kita tahu benda-benda tu melalui pendengaran saja, berita daripada Nabi SAW. Contoh daripada syurga, neraka, apa semua itulah. Benda-benda yang seorang pun tak bisa lagi pergi tengok kecuali Nabi SAW. Okey. Beberapa keadaan saja yang Nabi dibentangkan dengan perkara-perkara tersebut. Alright. Kemudian kita masuk tentang beriman dengan malaikat. Kita dah baca dah tentang takrif malaikat, tugas-tugas malaikat. Ada 10 semua. Setiap orang dia ada tugas-tugas tertentu. Kemudian kita dah baca dah al-farqu bainal malaikati wal jin, perbezaan antara malaikat dan jin. Beza dekat mana? Malaikat dia boleh menyerupai dengan rupa yang baik sahaja. Tapi jin baik boleh, buruk pun boleh. Malaikat sentiasa melakukan ketaatan. Jin dia ada macam manusia juga, ada yang baik, ada yang jahat. Dan dia pun makan minum juga dan berkahwin, berketurunan macam manusia juga. Okey? Kemudian siapa ni tak boleh masuk ni? Hantar Ustaz link yang baru dekat mereka tu. Siapa tak boleh masuk? Kemudian rasanya dalam grup tu semua ada. Hari ini kita akan belajar tentang al-iman bil barzakh. Bisa dengar perkataan barzakh? Bisa dengar perkataan barzakh? Ni Ustaz tanya ni. Benar. Apa yang kamu tahu tentang barzakh? Putri Soleha. Jawab dia. Salah pun tak apa. Apa yang kamu tahu?
Alam antara dunia dengan akhirat. Alam antara dunia dan akhirat. Okey. Nampak tak slide Ustaz ni? Ha? Nampak tak? Tak. Tak nampak? Gelap Ustaz. Oh, dia tak boleh noh. Dia kena stop dulu. Tak apa Ustaz. Present yang lain. Gelap bisa. Okey, kalau lah nampak? Nampak Nampak Ustaz. tak? Okay, nampak ah? Okey. Sekarang ni kita berada di mana? Ni. Kamu nampak tak cursor Ustaz ni? Kita duduk di sini. Lepas tu kita mati. Masuk alam kubur yang kata alam barzakh tu. Lepas tu hari kebangkitan. Lepas tu padang mahsyar, syafaat, hisab. Lepas tu mizan, sirat, syurga, neraka. Okay, kita tengok lagi slide yang seterusnya. Tengok. Mula-mula dengan alam ruh, alam kandungan, alam dunia. Tera kita nak masuk syurga, neraka ni tengok. Jauh tak lagi? Jauh lagi. Yang ni cerita panjang. Kita lah ni baru ada kat sini alam dunia. Nak pi ke syurga neraka ni memang jauh lagi. Perjalanan yang sangat jauh. Dunia ni kita kata umur kita lebih kurang 60-70. Nabi kata umat aku kebanyakan dia umur dia antara 60 ke 70. 60 ke 70 ya. Tu pun kita rasa lama. Ni bila dah mati nanti tengok. Tak tahulah berapa lama ni. Seorang pun tak biasa lagi. Dia balik mahbab. Alam di sana macam mana? Okey. Tengok. Alam roh. Alam kandungan. Alam dunia. Kita di sini. Banyak lagi ni nak kena lalu. Dan semua keadaan-keadaan ni adalah sangat dahsyat. Okey. Sangat dahsyat. Hari ni kita masuk alam barzakh. Okey. Sebelum kita ke alam barzakh, mestilah kena mati dulu. Baru boleh ke alam barzakh. Dia tak boleh terus ke alam barzakh tanpa mati. Kena mati dulu. Alam ni sangat canggih. Alam barzakh sangat canggih. Malangnya dekat sini, dia tak cerita. Kalau cerita pun kamu tak nak ngapai kan. Tapi Ustaz cerita. Bila sikit. Boleh tak? Nak dengar cerita tak? Tentang kematian ni. Nah. Tentang kematian ni. Okey. Ustaz nak cerita pengalaman Ustaz sendiri lah bukan menghadapi mati, menghadapi orang yang nak dekat mati. Itu untuk Ustaz sendirilah. Sebelum dia nak mati tu dia ada cakap, dia beritahu Ustaz, dia beritahu orang sekeliling. Sebelum tu dia cakap memang tak apa nak jelas, tapi satu perkataan tu saja dia cakap jelas. Dia kata dia nak jumpa Ustaz. Mana Ustaz ni tak balik ni? Kan PKP Ustaz tak boleh balik. Tak boleh balik kampung. Dia nak jumpa Ustaz. Sebelum tu dia cakap orang tak faham. Tapi waktu dekat dia nak mati tu, satu perkataan tu jelas. Dia memang betul-betul nak jumpa Ustaz. Dia suruh Ustaz balik juga. Ustaz pun ambil surat dekat polis. Lepas tu baliklah. Balik pergi ziarah Tok Wan Ustaz lah. Hari-hari Ustaz pergi. Rumah Ustaz dengan rumah Tok Wan tak jauh. Dalam 10 km je. Tapi hari-hari Ustaz pergi. Ustaz pergi di situ. Kemudian tengok keadaan dia pun ngazak teruk dah. Tak boleh nak apa dah. Baca Yasin apa semua kan. Setiap kali Ustaz pergi, Ustaz baca lah surah Yasin dengan surah Ar-Ra'du. Dan Ustaz memang harap-harap sangat. Kalau Tok Wan Ustaz mati, harap-harap dia mati di depan Ustaz. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala makbul satu permintaan Ustaz. Walaupun Ustaz minta dua, lagi satu Ustaz minta mati malam Jumaat. Tapi Tok Wan Ustaz dia mati malam Khamis. Hari Khamis malam. Sikit lagi nak sampai hari Jumaat. Dan mati betul depan Ustaz lah. Waktu tu Ustaz tengah baca surah. Habis surah Yasin. Ustaz baca surah Ar-Ra'du dulu. Habis surah Yasin, baru dia menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau nak menghadapi orang mati, kita kena baca dua surah. Sama ada surah Yasin ataupun surah Ar-Ra'du. Kalau surah Yasin, baca dengan kuat. Kalau surah Ar-Ra'du, baca dengan pelan, slow je. Habis surah Ar-Ra'du, Ustaz baca surah Yasin. Ujung-ujung surah Yasin tu, dia menghembuskan nafas yang terakhir.
Memang makbul lah, memang betul. Itu antara yang menambah keyakinan Ustaz lah. Nabi sabda, kalau orang nak mati ni baca surah Yasin dengan surah Ar-Ra'd, sebab kedua-dua surah tu memudahkan roh untuk keluar. Dan Ustaz memang yakin lah. Bila baca tu jadi depan Ustaz memang yakin. Sebelum ni bukan tak yakin. Yakin kan dia ada ainul yakin, dia ada ainul yakin dengan hakul yakin. Sebelum ni kita ilmu yakin. Kita hanya tahu saja secara ilmu. Selepas tu, bila Ustaz tengok depan mata Ustaz, baru Ustaz tahu. Oh, rupanya apa yang Nabi abad ni memang betul. Memang. Tak bohong, memang betul. Memang orang kata kalau nak dekat mati ni, kita kena jaga orang yang menghampiri kematian. Kerana apa? Kerana mereka bertarung dengan syaitan ketika itu. Syaitan, dia godalah, dia bawa satu ayat, kan? Yang diceritakan dalam hadis, dia bawa satu ayat. Orang yang kematian ni, orang yang nak dekat mati ni, dia dalam keadaan yang dahaga sangat-sangat. Syaitan kalau dia bagi ayat tu, orang yang menghadapi kematian tu minum ayat tu, dia tak akan boleh sebut lafaz la ilaha illallah. Sebab tu kita kena jaga. Kita talqinkan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan panjang sangat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu panjang. La ilaha illallah saja. Habis-habis tak boleh, Allah saja. Dan Ustaz tengok sendiri, waktu keadaan tua Ustaz tu dia tak boleh nak bergerak dah. Memang tak boleh gerak lah. Tapi waktu ditalqinkan, lidah dia bergerak. Maksud kata telinga dia mendengar, tapi dia tak ada keupayaan untuk nak bergerak. Lidah dia dengar. Telinga dia dengar dan lidah dia bergerak. Waktu kita ajak talqin tu, dia bergerak lidah. Sebab tu kena jaga orang yang menghampiri kematian. Sebab tu, orang telefon habis adik-adik semua. So, balik tengok. Sebab nak mati ni, dia bukan benda yang mudah lah. Nak bertarung dengan sakaratul maut. Kalau orang yang mudah tu, alhamdulillah lah. Tapi kalau orang yang banyak maksiat apa semua, teruk lah. Kita tengok pun menyeksa. Tapi tak apa Ustaz, alhamdulillah. Sekali tarik nafas, dia lepas tu, gerak lidah dan habis. Dan dia ada tanda-tanda kematian. Husnul khatimah. Apa dia tanda dia? 3 tanda husnul khatimah. Kamu catatlah tanda-tanda ni. Yang pertama apa dia? Mati dalam keadaan senyum. Yang kedua, wajah kekuningan. Yang ketiga, mati dalam keadaan berpeluh. 3 keadaan. Salah satu tanda lah. Kalau macam yang Tok Ustaz ni, dia nampak kekuning-kuningan. Ingat tak 3 tanda tu? Ingat. Semua? Boleh ulang balik tak 3 tanda? Boleh. Kekuningan, berpeluh, senyum. Ya, alhamdulillah, Ain Sofia. Ahsanti. Dan satu lagi, yang ni memang tak disebut. Tak termasuk dalam tanda-tanda kepada fizikal jenazah tu sendiri. Tapi, kalau kamu tengok kan orang mati, tiba-tiba orang yang ziarah dia tu terlalu ramai. Yang solat jenazah tu pun ramai. Makna kata dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau Imam Syafi'i apa semua tu kan, ulama-ulama hebat, semua jutaan orang yang menziarahi sampai sekarang. Di makam Imam Syafi'i, makam-makam ulama, makam-makam awliya, tak putih-putih daripada orang yang menziarahi. Macam Nabi SAW, orang tak pernah putih. Hari-hari dah, setiap masa dah. Pi pun waktu bila pun. Tengah pagi ke apa semua ada. Okey? Okey. Kemudian kita masuk alam barzakh. Sebelum nak masuk alam barzakh, Ustaz nak cerita lagi tentang kecanggihan alam barzakh ni. Boleh dengar Boleh. Tentang alam barzakh. Alam ni sangat-sangat canggih lah yang kita tak tahu. Sebab tak ada orang main cerita dekat kita tentang kecanggihan dia. Orang yang mati dia tak pernah balik semula ke dunia, walaupun dia minta nak main ke dunia, tapi dia tak boleh balik. Tapi alam ni memang canggih lah. Antara kecanggihan dia nombor 1, Nabi kata apa? Kalau kamu lalu dekat kubur, bagi salam. Lalu dekat kubur, bagi salam. Nanti dia akan jawab. Dia akan jawab, dia akan dengar. Siapa yang mai ziarah dia pun dia tahu.
Kamu kata, Ustaz, memanglah. Tapi awak, dia tak reply balik salam kita tu. Agak-agak kalau dia reply, kita nak buat apa? Tengok misalnya, Assalamualaikum ya ahlal qubur, wa ana insyaallah bikum lahiqun. Tiba-tiba dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu rasa? Kita yang Cabut, mati Ustaz. esok. Ya, Nak lari tak pingsan. cukup tanah. Lari tak cukup tanah. Itu kecanggihan yang pertama, yang kita tak tahu. Kita pun tak faham. Kita lalu di situ bagi salam, dia akan reply. Kecanggihan yang kedua, ni berlaku dekat Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi tengah solat. Lepas tu Nabi baca doa, Nabi menghadap makmum. Tengah baca doa tu, Nabi tunjuk isyarat dekat Sayyidina Osman. Tunjuk syarat kat Sayyidina Osman. Lepas habis sembahyang, Sayyidina Osman pun berjumpa Nabi SAW. Kenapa engkau menunjukkan ke arah aku, wahai Rasulullah? Rasulullah kata apa? Engkau Sayyidina Osman, engkau akan mati dibunuh oleh orang munafik. Pada hari engkau dibunuh itu, dalam keadaan engkau dikepung, jangan lawan. Nabi pesan dekat Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata apa? Sayyidina Osman dia senyum je. Kerana apa? Kerana bukti dia akan dapat syahid. Sebab tu dia seronok. Lepas tu Nabi pesan lagi dekat dia. Wahai Sayyidina Osman, kalau kata hang nak mati nanti, hari hang nak mati, hang kena puasa. Hang puasa. Sayyidina Osman ingat sungguh-sungguh pesanan Nabi SAW. Satu hari, waktu dekat dia nak mati tu, memang betul kata Nabi SAW, rumah dia dikepung. Rumah Sayyidina Osman dikepung. Bila kepung ni, makanan tak masuk, air tak masuk, semua tak masuk lah. Bekalan pun semua tak masuk. Tapi Sayyidina Osman duduk dalam tu. Apa dia buat? Dia tahu dah hari dia nak mati tu. Hari tu dia puasa. Kemudian, dia baca Quran. Bacalah Quran. Sebab Nabi kata jangan lawan. Sebab apa Sayyidina Osman dia dibunuh? Ustaz dah cerita dah sebelum ni. Dia dibunuh sebab dia dituduh mengamalkan nepotism. Nepotism tu apa dia? Mengambil ahli keluarga dalam pemerintahan. Ijtihad dia ambil ahli keluarga ni supaya senang dia nak tegur. Tapi orang kata tak, pentingkan diri. Pentingkan diri. Sebab tu orang nak bunuh dia tak puas hati dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pun waktu hari nak mati tu dalam keadaan berpuasa dan baca Quran. Baca Quran, bila letih tiba-tiba terlena. Dalam lena tu tiba-tiba jumpa Nabi SAW. Mimpi ni dalam keadaan mimpi. Jumpa Nabi SAW. Nabi tanya Sayyidina Osman, wahai Osman, depa kepung ke rumah? Lepas tu Sayyidina Osman pun kata, ya Rasulullah, dalam keadaan dia bermanja dengan Rasulullah SAW lah. Jawab dia pun manja dengan Nabi SAW. Lepas tu Nabi kata apa? Mana yang kau akan pilih? Nak aku doa supaya mereka ni dihancurkan oleh Allah SWT ataupun nak buka puasa bersama aku di alam ghaib nanti? Nak pilih yang mana? Sayyidina Osman kata, sudah tentulah. Aku nak pilih buka puasa bersama engkau Rasulullah. Tiba-tiba terjaga. Bila terjaga, mai isteri dia. Isteri dia kata, macam mana ni? Dia pun cerita dekat isteri dia. Dia kata apa? Dalam mimpi tak saat aku bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah berpesan dekat aku, Nabi abang tadilah nak pilih yang mana, dan aku memilih untuk berbuka puasa dengan Nabi SAW. Lepas tu masuk orang, tikam Sayyidina Osman, meracik darah sampai terpacik dekat Al-Quran. Alam ni canggih, kita tak tahu. Puasa di dunia tapi buka puasa di sana. Tu syahid dah Ustaz nak cerita. Alam tu sangat canggih yang kita tak tahu macam mana. Boleh cerita lagi satu lagi? Boleh. Boleh satu lagi no? Ya Ustaz. Ya, ada seorang dia ni sangat cinta kepada Nabi SAW, dia mai daripada jauh
Nabi dah wafat dah. Nak mai ziarah makam Nabi SAW di Madinah. Masuk Masjidin Nabawi, ada makam Nabi SAW. Dan dia pun sampai ke makam Nabi SAW. Duduk di depan makam Nabi SAW. Dia mengadu dekat Nabi SAW. Wahai Rasulullah, aku orang susah. Tapi aku cinta sangat kepada engkau, wahai Nabi SAW. Dia cinta sangat dengan Nabi SAW. Aku lapar, wahai Rasulullah. Tengah-tengah duk ngadu tu, tengok-tengok. Tertidur. Terlena. Dalam keadaan terlena tu, tengok-tengok bermimpi berjumpa dengan dua orang yang terkenal. Seorang Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan satu lagi Rasulullah SAW. Ni dalam mimpi ni. Dalam mimpi pun dia duduk tidur juga. Tiba-tiba Sayyidina Ali gerak dia. Bangun. Bangun, dia tengok. Ush, Sayyidina Ali. Tengok lagi sebelah. Rasulullah SAW. Dia terpegun, terkejut dengan keindahan Nabi SAW, kecantikan Nabi SAW. Nabi pun bagi roti dekat dia dalam mimpi tu. Bagi roti dekat dia. Dan dia pun makan. Sambil duk makan, sambil duk tengok Rasulullah SAW. Dia tak ingat apa dah. Seolah-olah macam dengan bius lah. Penawar. Tengok Nabi SAW. Rupa yang begitu cantik, yang begitu indah. Sambil duk makan ni, tak sedap. Khusyuk makan. Sambil-sambil tu duk tengok Nabi SAW. Terpaku dengan keindahan Nabi SAW. Tengok-tengok. Dalam duk makan tu, roti dah habis dah setengah. Tiba-tiba terjaga. Jaga-jaga tu tengok di tangan dia. Ni dalam keadaan sedap lah ni. Jaga-jaga tengok-tengok di tangan dia. Ada lagi berbaki setengah roti yang tadi. Pun kita tak faham juga alam tu. Alam tu sangat canggih. Boleh faham tak cerita tu? Boleh faham? Boleh, Ustaz. Okay. Boleh, no? Okey. Baru nak masuk tajuk Al-Barzakh. Kalau dan ambil baris, ambil lah. Kalau tak dan, nanti kamu tengok rakaman, kamu berbaris. Al-Barzakhu wal alamul ladhi yatawassatu bainad dunya wa alamil akhirah. Barzakh adalah satu alam yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Alam yang canggih yang kita tak tahu. Iaitu anna ruha ba'da infisaliha 'anil jismi wa qabla 'audatiha ilaihi yawmal qiyamah fa innaha sawfa tabqa fi 'alamin yatawassatu al-'alamain. Al-'alamain bukan al-'alamin bacaannya. Al-'alamain, dua alam. Ruh selepas berpisah daripada jasad, sebelum dikembalikan ke alam akhirat ataupun hari kiamat, maka dia akan kekal di alam yang nama dia alam barzakh. Alam barzakh ni apa? Yatawassatu al-'alamain, perantara antara dua alam. Itu alam barzakh. Ustaz, ada orang dia tak jumpa, kita tak jumpa pun dia punya mayat dia dekat mana. Macam mana? Dia ada tak soal kubur untuk mereka? Jawapannya ada. Walaupun wa illam yuqbar, walaupun tak dikuburkan, jasad tak jumpa langsung, ada juga soal kubur untuk mereka. Ada alam barzakh ni untuk mereka. Sebab tu nama barzakh, perantara. Dia tak panggil alam kubur, alam barzakh, perantara antara dua alam. Okey? Qala Allah Ta'ala, ni dalil dia. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Sehingga datang kepada mereka kematian. Qala rabbi irji'un, ya Allah, kami nak balik. Nak balik mana? Nak balik dunia. Kerana apa? La'alli a'mal salihan fima tarakt. Moga-moga di sana aku nak beramal soleh dengan apa yang aku tinggal. Di dunia aku terlupa. Sebab tu aku nak minta balik untuk aku nak buat balik amal soleh tu. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Tak boleh dah. Bila dah balik dah, bila dah kembali ke alam barzakh, masuklah di situ, tak boleh kembali semula ke dunia.
Tak ada jalan keluar dah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha kalimatun huwa qailuha. Perkataan ini adalah benar-benar. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada satu alam nama dia barzakh. Sementara nak tunggu ke hari kebangkitan, hari kiamat. Bukti kata alam barzakh ni ada. Okey. Dalil yang kedua. Boleh dapat ah? Dapat tak? Boleh Ustaz. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فالجنة وإن كان من أهل النار فالنار قال ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. Bisa dengar ada hadis ni? Hadis ni nak cerita apa? Hadis ni dia nak cerita dekat-dekat nak mati tu. Dalam proses kita nak mati, sakaratul maut yang Ustaz cerita tadi ni, apa dia? Urida alaihi maq'aduhu, dibentang kepadanya tempat yang dia akan diami selepas ni. Dia nak duduk mana lepas ni? In kana min ahlil jannah fal jannah. Kalau dia daripada kalangan ahli syurga, maka dibentangkan syurga kepada dia. Begitu juga sebaliknya, kalau dia ahli neraka, dibentangkan neraka kepada dia. Dia dah nampak dah. Sebab tu kamu tengok, kalau orang yang nak mati, mata dia akan terbuka dan tengok atas je. Waktu itulah dibentangkan kesudahan mereka nanti, mereka nak duduk mana. Waktu tu dah boleh tengok dah. Kamu tengok kan, roh ditarik, tarik keluar, bermula daripada bawah sampai ke gharqarah, sampai ke halqum ni. Sebab tu lah kadang-kadang orang yang di akhir kematian, dia nafas dia bunyi. Bunyi macam teruk lah. Tapi Alhamdulillah, Tok Ustaz dia tak teruk. Sekali nafas, lepas nafas tu habis. Dan tak bunyi teruk. Selalunya orang, dia bunyi kerah, dia bunyi kasar sikit. Makna kata apa? Sakit. Sakit dia macam mana? Dia cerita dalam hadis seolah-olah seperti mana ditikam dengan pedang di tempat yang sama ratusan kali. Ataupun seolah-olah kulit disiat. Kalau kulit disiat, macam orang accident tu kan? Kulit dia disagat oleh tak. Tarik keluar ni daripada isi kulit. Sakit tak? Sakit. Tapi kalau orang soleh dibentangkan kepada dia syurga, dia nampak syurga, seolah-olah apa yang dia nampak tu menjadi bius. Dan dia tak rasa sakit. Sakit juga, tapi tak rasa sangat sebab dia nampak benda yang indah. Ada orang sakaratul maut selama 6 tahun. Macam dengan 8 tahun, Ariel Sharon daripada 2006 sampai 2014. Sakaratul maut dia lama. Ada orang saat saja. Kita minta saat lah. Tak mau susah-susah. Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku ketika sakaratul maut. Tu antara doa dia. Nak mati dalam keadaan husnul khatimah macam mana? Kita kena bina, kata guru Ustaz, kena bina seni-seni kematian. Tengok orang yang mati dalam keadaan baik. Contohlah, mati di Masjidil Haram pada bulan puasa. Kan? Boleh lagi. Di hadapan makam Nabi SAW. Mati dalam keadaan baik. Kalau kita tengok kan, mati dalam keadaan yang sedang sujud, sedang menuntut ilmu. Kalau kita tengok kan, orang-orang yang mati hari Jumaat, cuba pergi tanya tengok, amalan dia apa dia? Guru Ustaz dia suka tanya. Kalau orang jemput pergi sembahyang jenazah hari Jumaat, dia tanya, amalan dia apa dia? Sudah tentu amalan yang dia buat tu adalah amalan yang baik. Okey? Kena bina seni kematian. Bina seni kematian. Untuk nak dapat husnul khatimah. Lepas mereka mati, kebiasaannya, mata dalam keadaan terbuka. Siapa yang akan tutup? Kita yang tengok lah. Yang tutup. Dia ada cara dia, urut-urut mata, kemudian tutup.
Dia ada cara dia. Dia tutup mata. Macam dalam filem kita tengok mati-mati dalam keadaan pejam kan. Tapi yang sebenarnya dia mati dalam keadaan terbuka mata. Lepas tu baru ditutupkan oleh orang yang jaga dia. Jangan duk biar. Jangan duk biar. Okey. Hadis tu tentang dibentangkan amalan, dibentangkan tempat kesudahan dia. Dia akan duduk di mana. Kalau mati ni, kita baca lagi lah. Ahwalul barzakh wa ma yata'allaqu biha, nak bira sikit je. Kesengsaraan barzakh dan apa yang bergantung dengan dia. As-su'alu fil qabri, yang pertama sekali dia soal dalam kubur. Soalul qabri huwa soalul malakaini lil mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi amrun mumkinun aqlan. Apa dia soal kubur? Soal dua malaikat. Malaikat apa yang kita baca sebelum ni? Iaitu malaikat Munkar dan Nakir kepada mayat. Apa yang dia tanya? Mar rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Soalan tu semua kita dah tahu dah. Tapi yang jawab siapa dia? Amalan kita. Dia tanya, siapakah Tuhan kamu? Apakah agama kamu? Siapakah imam kamu? Bisa dengar talqin tak? Bacaan talqin. Bisa dengar? Kalau macam dengan Wan Ustaz meninggal tu, Ustaz urus ke semua lah, daripada tutup mata apa semua tu sampai ke talqin. Okey. Bukti dia bilang Anil Bara'i Ibni Azibin. Anil Bara'i. Selalu orang baca Anil Bara'i, tapi bacaan yang tepat adalah Anil Bara'i. Anil Bara'i Anil Bara'i Ibni Azibin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Taala menetapkan kepada orang yang beriman ni dengan perkataan yang tetap. Perkataan yang tetap tu macam mana? Bila ditanya mar rabbuka, dia boleh jawab. Tu maksud kata perkataan yang tetap. Qala nazalat fi adzabil qabr. Telah berkata, diturunkan ayat ini tentang azab kubur. Fayuqalu lahu mar rabbuka fayaqulu rabbi. Rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi baca ayat ni balik. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala menetapkan hati orang-orang yang beriman. Tetapkan akidah lah dengan perkataan yang tetap. Bila ditanya, malaikat tanya, dia jawab tak goyah dah. Jawab dengan keadaan yang yakin. Okay. Next. Na'imul qabri wa adabuhu. Bukan wa'adabihi wa'adabuhu. Wa'adabul qabri. Na'imul qabri wa'adabul qabri. Nikmat kubur dan azab kubur. Hayatul barzakh ala hasbi hayatil insan fid dunya. Dia kata apa di sini? Kehidupan barzakh ni dia bergantung dengan kehidupan manusia ketika di dunia. Kalau di dunia dia dalam keadaan buat amal soleh apa semua, dalam tu dia menikmati. Okey, al-mu'minu yun'amu fil barzakh. Orang mukmin diberi nikmat dalam barzakh. Wa ruhuhu fil jannah wa jasaduhu yanaluhu ba'dun na'im, ba'dhan na'im, ba'dhan na'im. Orang mukmin dia menikmati dalam barzakh. Ruh dia di mana? Di syurga. Jasad dia menikmati sebahagian nikmat. Sebab tu Nabi sabda dia azab kubur ni bila alam kubur, alam barzakh, sama ada raudhatun min riyadil jinan, sama ada satu taman daripada taman syurga, ataupun khufratun min khufarin niran, sama ada satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Kalau baik dalam alam barzakh, keadaan dia selepas tu lagi senang lah. Kalau dia dah mudah dah di alam barzakh, kehidupan selepas tu akan jadi lebih mudah. Tapi kalau susah waktu tu, alam selepas tu
Alam akhirat, mizan apa semua tu lagi susah. Dia kuih payah. Okey? Qala Allah Ta'ala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah mendapat rezeki ni. Mereka diberi rezeki. Farikhina bima atahumullahu min fadlih. Mereka gembira dengan apa yang datang, yang Allah datangkan kepada mereka daripada kurniaannya. Sonok nak mati syahid. Sonok. Nikmat apa paling besar kali dalam dunia? Cuba jawab. Kehidupan. Kehidupan. Syok kehidupan. Lagi? Nikmat apa lagi yang paling besar sekali di dunia? Yang rasa-rasa, hak ni lah paling nikmat bagi aku. Jawab Ustaz. Mujahid, Danish, Luqman. Rezeki, Zat. Makanan. Makanan. Oh. Lagi? Rumah besar, kereta besar. Apa lagi? Kahwin. Wahyu. Wahyu. Okey, jawapan daripada nikmat paling besar sekali adalah mati syahid. Kerana apa? Dalam hadis disebut ada orang yang mati syahid. Kemudian dia minta nak kembali ke dunia. Dia kata apa? Kalau boleh aku nak mati sekali lagi ni. Nikmat sungguh mati syahid ni. Kenapa? Dia rasa seolah-olah macam dengan kena gigit dengan serangga je. Kena ketik dengan rengga je. Sakit dia tu. Macam dengan bius. Dia tengok nikmat syurga tu macam dengan bius. Orang lain sakit. Tapi orang yang mati syahid ni seolah-olah macam dengan digigit oleh serangga besar saja. Nikmat paling besar dalam dunia adalah mati syahid. Okey. Yang lain-lain tu tak boleh lawan lah. Abang api ada duit banyak ke, kereta besar ke, naik Lamborghini ke, rumah berpuluh tingkat ke, tanah banyak ke, tak boleh lawan dengan nikmat mati syahid. Orang yang mati ni dalam keadaan baik, diceritakan ruh dia kan, malaikat datang dengan bawa kain kapan daripada syurga yang sangat wangi dan ruh tu dibungkus dalam kain kapan tu. Malaikat yang mai pun dalam rupa yang elok. Cabut nyawa pun, cabut secara lembut je. Kemudian bungkus kain kapan, bungkus ruh tu dalam kain kapan, kemudian dibawa naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi dekat langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Dia tanya. Ni orang soleh. Malaikat yang iring ni, yang bawa ruh tu, yang dibungkus tadi, ditanya siapa dia ni? Orang soleh. Kemudian dia solat jenazah oleh ribuan, ratusan, jutaan malaikat. Solat jenazah kepada ruh tersebut. Tapi kita tak nampak. Kita duduk di alam ni tak nampak. Siapa yang cerita? Hadis yang cerita. Sampai kepada Allah Ta'ala. Sampai kepada Allah SWT. Dibawa, dilaporkan oleh malaikat. Ni aku datang bawa seorang, bawa ruh yang baik. Allah Ta'ala kembalikan dia ke Illiyin, satu tempat lah untuk orang-orang yang soleh ni. Kemudian dibawa oleh malaikat untuk bersambung balik ke dalam jasad, dikubur tu. Kemudian bila orang yang lah beredar daripada kubur, 7 langkah daripada kubur, barulah mai malaikat Munkar dan Nakir untuk disoal kubur. Katanya kita tak boleh bergerak dah walaupun roh masuk dalam tu, tapi tak boleh bergerak dah. Cuma hanya mendengar saja soalan daripada malaikat. Yang jawab hanyalah amalan. Kemudian bila selesai dengan soalan tu, dia nampak dalam kubur tu macam-macam nikmat. Tu kalau orang yang baik lah. Kalau orang yang jahat pula macam mana? Sebaliknya. Malaikat mai kan dalam rupa yang bengis. Dia tengok pun takut.
Dia tengok pun gerun dengan muka yang ganah. Cabut pun cabut cara kasar lah. Dibungkus dengan kain yang sangat busuk. Masalah dia kita tak bau sebab alam lain. Kemudian nak bawa naik pergi jumpa Allah Ta'ala tu, tak boleh. Tak sampai kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah tak mau tengok roh yang busuk. Kemudian dibawa balik kembali ke jasad. Mai malaikat hentam dia sampai ke asfalis safilin. Sampai di bawah tu. Dipukul oleh malaikat sampai ke bawah. Naik balik, pukul balik, naik balik, pukul balik. Berulang-ulang. Sakit. Kalau orang yang mati, kan, idza wudi'atil jinazatu, jika letak dalam papan randa tu kan, letak dalam randa, kalau orang yang mati dalam keadaan baik ni dia buat apa? Dia minta cepatlah awak pergi aku kat kubur. Dia minta percepatkan ke kubur. Sebab dia nampak dah nikmat tu. Kalau orang yang mati dalam keadaan buruk ni, dalam keadaan jahat ni, dia kata apa pula? Sebaliknya, aina tazhabun? Hampa nak pergi mana? Nak bawa aku ni pergi mana? Nak bawa aku pergi mana? Dia tak mau, dia takut. Di hujung hadis tu Nabi kata apa? Hadis ni di tingkatan 6 ada. Kalau ambil stam lah. Di hujung hadis tu Nabi kata apa? Semua makhluk dengar suara mayat tersebut, sama ada baik ataupun buruk, kecuali manusia. Manusia saja tak dengar. Walau sami'ahu la sa'iqa. Kalau manusia dengar, nescaya akan mati. Tu hadis lah. Kita tak dengar. Kita tak tahu alam tu macam mana. Okey? Tengok. Wal kafiru ruhu tu'radu 'alan nar. Macam Ustaz cerita tadi, orang kafir, ruh dia dibentangkan dengan neraka. Wa yanalu nasiba minal azabi wa yanalu jasaduhu nasiba minal azab. Jasad dia menerima azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ni duduk dalam kubur ni. Neraka dibentangkan kepada mereka pagi petang. Setiap masa dibentangkan. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Siapa yang akan kena azab yang pedih? Ni, Fir'aun lah. Okey. Kemudian, habis. Ada soalan nak tanya? Tak ada respon langsung ni. Semua syahid dah ke? Ada Ustaz ada. Belum. Ustaz ada. Tak syahid lagi lah. Nak mati syahid tak? No, Ustaz. Ustaz. Nak mati syahid kerana bina seni kematian, kata guru Ustaz lah. Kena ada amalan lah. Jangan duduk balik, nak dekat kiamat dah ni. Kiamat tu dekat, tapi bila? Wallahu a'lam. Yang penting sedia. Kita duduk balik. Masalah dah kita tak tahu bila tu kita duduk balik tu. Duduk main PUBG, duduk main COC, duduk main ML. Kan? Ada soalan tak? Nak tanya apa? Ustaz, Ya. kalau orang tu diberi kelebihan untuk dengar, dia akan mati juga kau? Ya. Tak ada siapa boleh dengar. Manusia ni tak ada siapa boleh dengar. Walau tu maksud dia tak akan berlaku lah. Walau sami'ahu la sa'iqa. Tak akan berlaku lah. Nabi abang benda tu ada. Cuma manusia ni tak boleh dengar. Kita tak tahu sebab kita di alam dunia. Sebab tu dia panggil rukun iman. Benda yang kita tak nampak, kita kena percaya. Kalau dah nampak dah, tengok. Semua pekat duduk dekat ni ya. Duduk dekat sejadah ya. Tak mau dah buat jahat. Tak mau dah buat jahat. Pasal apa? Duduk nampak tu. Buat jahat, nampak azab. Buat baik, nampak ganjaran. Hidayah tanya pun dalam intonasi yang sedih. Sedih ya? Tak, Ustaz.
Ada soalan lagi? Ada soalan tak? Ya, Ain Sofia. Yang tadi tu kan tanda-tanda orang mati husnul khatimah kan? Ya. Lepas tu apa tanda orang mati dalam su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Tak ada tanda-tanda tu lah. Bukan lawan. Tak semestinya. Tak semestinya tak ada tanda-tanda tu. Su'ul khatimah. Allah Ta'ala tutup aib hamba dia. Tapi kita tengok. Buktilah kalau su'ul khatimah. Contoh dia mati di kawasan tempat yang dilaknat. Sebagai contoh. Mati dalam keadaan mabuk. Su'ul khatimah lah tu. Kesudahannya. Mati dalam keadaan sambil buat maksiat. Maksiat ni umum. Apa-apa saja maksiat. Tu su'ul khatimah. Oh, Husnul khatimah, dia mati dalam keadaan yang tu tanda-tanda husnul khatimah. Kadang-kadang dia mati dalam keadaan sujud kan, dalam keadaan beribadat. Dan cita-cita ustaz lah mati dalam keadaan ngajak ke, dalam keadaan solat ke, dalam keadaan sujud ke. Dan kalau boleh, tu cita-cita ustaz. Kalau boleh orang yang menyolatkan jenazah ustaz ramai sangat. Sebab Nabi sabda kalau orang tu disolat oleh 40 orang, insya-Allah lah petanda baik bagi dia. Kalau lebih lagi lah. Awak suram ya semua. Takut mati ya. takut. Man ahabballahu liqa'ahu ahabballah. Man ahabballahu liqa'ahu ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang dia cinta, dia suka nak mati, nak bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun suka nak jumpa dia. Siapa berani? Kita ni masalah dia tak tahu amalan kita diterima ke tak, sebab tu kita takut nak mati ni. Ustaz sendiri pun takut. Kalau kata syahid kan, confirm syahid, ustaz pun nak matilah. Tapi masalah dia tak tahu. Mati ni tengok-tengok. Pasal tak boleh balik dah ke dunia. Nak buat amalan pun semua tak boleh dah. Tu kita tak masuk lagi mizan, hisab pun semua tu. Sirat, jauh lagi perjalanan. Ni baru cerita mati. Lepas ni tajuk akhirat. Tapi lepas ni kita akan bincang tentang Nash'ah Ulumil Quran. Perkembangan ulum Al-Quran. Kita nak pergi alam akhirat. Alam akhirat. Nak pergi akhirat lah. Nak habis tauhid dulu. Tak ada respon lah. No. Seorang je. Kalau nak pergi alam akhirat. Dia tak tahu lah ustaz. Tengok dia macam dengan peringatan lah. Macam hari ni ustaz bagi pendedahan tentang kematian apa semua kan. Insaf sangat. Esok buat balik kan. Biar lama sikit, lupa balik. Macam tu lah manusia. Siapa-siapa pun sama dia. Dia mesti kena bersih hati. Kena ada tazkiyatun nufus. Dia kena cuci dia punya hati. Barulah hati dia dalam keadaan hidup selalu. Kalau tidak, dia akan lupa. Hanan okey ke Hanan? Husna apa ni? Husna Hamdan lah. Husna Muhammad apa? Husna Hamdan kan? Respons sikit Husna. Hamsyari. Macam mana Hamsyari? Husna nak cakap. Hidayah ada soalan? Tak ada Ustaz. Hamsyari. Macam mana? Royal Malaysian College. RMC je lah. Hamsyari respons sikit. Tak ada soalan semua? Tak ada. Tak ada. Tak ada? Okey. Tak. Tengok soalan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Makna barzakh. Kamu ambil di atas. Kan? Kemudian dalil nakli ni Quran ataupun sunnah lah.
Ahwal daripada. Ni, 1, 2. 2 lah. Kemudian, contoh soalan kubur dia. Marabbuka. Lagi dia lagi. Dia minta satu dah. Misal dah ni satu contoh. Bincangkan keadaan siapa yang tinggal solat waktu di dunia lah. Waktu di barzakh nanti macam mana keadaan dia. Allah, soalan senang sangat. Al-mu'minu yun'amu fil barzakh. Apa dia ni? Senang sangat. Macam soalan darjah 1. Bubuh balik je. Okey. Yang ni al-imanu biyaumil qiyamah. Cerita kiamat ni Ustaz dah cerita dah. 3K, 3AN, apa semua dah tahu dah kan. Dalam ni siapa yang tak tahu? Mungkin ni kot. Apa nama, Adam Sakhawi ya. Sebab dia baru. Yang lain semua dah tahu dah. Ustaz dah cerita dah. Okey, apa yang kamu dapat hari ni, cerita sikit. Sebelum kita nak berhenti. Teknologi Hit. alam barzah. Tanda-tanda husnul khatimah. Ya, apa dia tanda dah? Mujahid? Wajah kekuningan. Kuat berpeluh. Langsung mati dah senyum. Ya, ahsan tak? Lagi apa dia lagi yang kamu dapat? Sebut seorang satu. Puteri Solehah dapat apa? Dapat doa mudahkan sakaratul maut. Apa dia doa dah? Allahumma hawi alaina sakaratul maut. Okey, Ain Sofia, apa dia yang kamu dapat? Surah untuk apa nama dia tu? Untuk memudahkan keluar Untuk roh. memudahkan satu. Apa dia? Surah apa? Surah? Surah Ar-Ra'd dengan surah Yasin. Hidayah Ar-Ra'd dapat dengan apa? surah Yasin. Ahsanti. Hidayah? Kecanggihan alam barzah. Ya, kecanggihan alam barzakh. Apa dia yang canggih? Cerita sikit. Cerita apa yang Ustaz cerita tadi? Secara ringkas. Sebut je lah. Bila bagi salam, dia boleh jawab dan dia tahu Ya. siapa yang lawat dia. Ya. Haziq Daniel. Satu. Apa yang kamu boleh hari ni? Dapat tahu nanti bila nak mati dapat tahu tempat mana nak pergi. Ya. Dibentangkan tempat sebelum nak mati tu. Adam Sakhawi. Bila kita nazak akan ada syaitan yang akan mengganggu kita untuk menyesatkan kita. Bagus Adam Sakhawi ni. Dulu jadi ini pengawas sekolah tu. Ustaz dapat kesan lah. Muka tak boleh tengok, tapi Ustaz tahu lah. Tengok cara tu ada bakat kepimpinan Adam Sakhawi ni. Sekolah Musleh Ustaz tahu. Dulu Ustaz mengajar sekolah Musleh 4 tahun. KRS sampai pangkat apa dah? Staf sarjan. Sarjannya. Sarjannya. Oh. Mujahid, apa yang kamu dapat? Oh, tadi dah sebut. Maisarah? Maisarah. Maisarah tak ada kot. Maisarah Lena. Alia. Ini Alia ke Mariam? Ain Sofia nak jawab apa? Tak apa, Ustaz tak jadi. Hanan. Apa yang kamu dapat? Alia jawab sikit. Maisarah, Hanan. Kah nak ambil? Mak Alia Mak Alia rosak. Oh, macam mana kamu tahu? dia tulis dalam Dia chat. komen. Dia komen. Komen. Oh. Okey. Maisarah? Tak ada komen pun. Ustaz fans Liverpool ke? MU lagi best. Husna Hamdan. Husna Hamdan ah. Dia nampak ke baju Ustaz ni?
Nampak Okey. lah Ustaz. Nampak ah? Okey. Apa Husna, apa yang kamu dapat? Mati syahid tu nikmat. Ya, nikmat paling besar sekali. Dia Mirza, dia. Dia, Ya Ustaz. apa yang kamu dapat? Dapat maksud barzah. Masuk barzakh. Okey. Luqman. Luqman Hafizi. Dapat Dapat tahu apa? nikmat dengan azab kat alam kubur. Nikmat dengan azab. Okey. Danish. Nikmat paling besar adalah nikmat mati syahid. Ya, tadi dah disebut Husna Hamdan. Okey. Alisa. Alisa syahid dah. Tak Ustaz. Ya. Apa yang kamu dapat? Mada istafadti min khalqatina al-yawm? Satu je. Sebut satu je. Hamsyari satu. Hamsyari dengan Alisa. Sebut satu je. Mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah. Apa mati? Tanda-tanda ke? Tanda-tanda mati husnul khatimah. Mujahid dah sebut awal dah tadi. Okey, Hamsyari. Hamsyari. Syahid bah. Kita ada soalan ah? Ya, saya Syahid. Jawab sikit. Boleh buka kamera tak? Nak tangkap gambar. Tak boleh. Tak boleh. Siapa jawab tak boleh tu? Nak tengok sikit. Ustaz tak perasan. And Sophia. And Sophia. Buka kamera Ustaz. Nak tangkap gambar. Nak tahu hidup ke tak lagi ni. Nanti Ustaz post lah dalam grup sebagai bukti. Boleh buka kamera. Siapa yang ada kamera, semua ada. Tapi tak mau buka. Adam Sakhawi. Nak tengok ya, buka sikit. Luqman baru nak buka tu. Kamera rosak. Tipu dosa. Tak takut mati ke? Tak takut mati ke, Sophia? Okey. Tak mau buka kamera. Tak apalah, nanti Ustaz majuk seorang-seorang. Jangan. Dah tangkap gambar dah. Okey. Tak apa. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.